Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Muka surat 16 sifat baqa. Yang ketiga al-baqa'u. Yang ketiga yakni yang ketiga dari sudut bilangan akal sahaja. Dipanggil lil ahdi dzikri saja. Sebutan sahaja yang ketiga, hakikatnya bukan yang ketiga. Bahkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala kesemuanya, Allahumma shalli ala Muhammad, kesemuanya ada sekaligus di Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bilangan yang pertama, yang kedua dan sebagainya. Ini dari sudut lil ahdi dzikri sahaja. Dari sudut kita nak sebut dia satu-satu. Nak sebut sifat 20 serentak terus tak boleh. Maka kita kena cakap satu-satu. Bila cakap satu-satu, ulama tolong susun mana yang pertama, kedua dan sebagainya. Habis. Yang ketiga, yakni yang ketiga dari sudut sebutan sahaja, bil ahdi dzikri al-baqa'u, iaitu baqa'. Artinya, arti al-baqa' kekal. Itu terjemahan. Bila sebut arti, terjemahan. Kekal. Kekal abadi. Kekal abadi. Azali abadi. Azali sebelum. Malayazal abadi. Itu bahasa Melayu. Azali sebelum. Abadi abadiyun. Abadan. Asal pada abadan. Abada. Abadan. Selama-lamanya. Abadi. Kekal abadi. Qidam azali. Sedia. Sejak azali lagi. Abdah abadi, abadi kekal selama-lama. Sentiasa ada. Sentiasa ada. Apa dia kekal tu? Sentiasa ada. La yazal, sentiasa ada. Tiada akhir, tidak ada akhir. Yakni penafian akhir, penafian sifat akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada akhir. Apa tiada akhir? Yakni Allah ternafi pada Allah Ta'ala bersifat dengan akhir. Bersifat dengan binasa lah. Tiada akhir, yakni tiada binasa. Dari sudut adamu la yaliqu bihi, iaitu tidak layaknya Allah Ta'ala bersifat dengan akhir. Bersifat dengan binasa. Maka hakikatnya, hakikat al-baqa itu, hakikat iaitu al-qawl syarih, maqasidut tasawwur, ta'rif dan sebagainya. Apa dia? Baqa' tu ibarat, yakni suatu ibarat, satu cakapan, satu tuturan daripada menafikan, yakni ternafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala ternafi ada binasa, yakni tidak binasa. Itu maksud. Itu qaul syarih, itu makna hakikat, itu maqasidut tasawwur dan sebagainya. Ternafi, ternafi, bukan menafi tu. Menafikan kita kekal kat ibarat, bukan salah ulama ni tak. Menafikan yakni ternafi. Tu macam dalam kitab-kitab Arab,
Salbun bermakna linsila. Bukan dia salahkan syarah dah. Dia tak salahkan syarah. Hasyiah tolong bagi tahulah. Salbun bermakna linsila. Nafyun bermakna lintifa. Istihalatul mustahil min jumlatil wajibat. Hasyiah As-Suhaimi ala Hindi. Istihalatul mustahil min jumlatil wajibat. Dia mengerat orang yang bawa contoh Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia rat orang yang bawa dalil lam yalid wa lam yulad sebagai contoh mustahil. Itu bukan contoh mustahil. Lam yalid, tidak beranak, hak tu wajib. Wa lam yulad, tidak diberanakkan, hak tu wajib. Jadi itu istihalah mustahil. Mana mustahil? Mustahil beranak dan diberanakkan. Kemudian datang nafi. Nafi dak itu yang istihalah. Lam tu istihalah, lam yalid tu mustahil, istihalatul mustahil min jumlatil wajibat. Itu Hasyiah As-Suhaimi. Dia rad orang yang bawa mai, dia mengajar mustahil pada akal, contohnya lam yalid wa lam yulad. Hak tu wajib sebab itu istihalatul mustahil, bukannya mustahil. Mustahil tu Tuhan ada 3 tu. Dalam Al-Quran Allah sebut orang Nasrani i'tikad Allah Taala ada 3. Tu baru mustahil. Dan itu kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bercakap benda yang mustahil, dan Allah Ta'ala mengetahui benda yang mustahil pada akal. Itu dari sudut itulah. Okay. Sudahan. Nak ternafikan adanya binasa. Kekal apa dia? Tidak binasa. Dalalah mutabaqah kena kepada selalu dah tidak binasa. Sebab kekal ni dia sungguh sahaja, bukan benda yang ada, tapi thabitun, thubutun wa tahaqqukun fi dhihn. Laisa mawjud, tidak mawjud. Tak mawjud. Laisa mawjudan, tidak mawjud. Laisa mawjud. Habis. Laisa mawjudan. Laisa al-baqa'u mawjudan. Tidaklah baqa' itu benda yang mawjud tak. Dia thubutun wa tahaqqukun faqat. Sebab dia adamiyun, dia bangsa tak ada. Ada pun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal. Tiada binasa selama-lamanya. Selain daripada Allah tu. Ada pun yang lain daripada Allah. Apa dia? Masih wallah. Alam. Ada satu benda lain, yakni makhluk Allah Ta'ala ataupun alam. Ada juga yang kekal, tak binasa. Tu. Tetapi ni istidrak. Kata walaupun tidak kekal, walaupun tidak binasa, kekal selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yakni yang sebenar. Allah Ta'ala kekal zati atau kekal hakiki. Kita kekal aradi atau kekal majazi atau kekal ghairu hakiki. Ikutlah mana-mana. Ghairu zati. Allah Ta'ala kekal zati. Allah Ta'ala kekal hakiki. Apa maksudnya? Tak ada yang mengekalkan dia. Kalau kita aradis, apa maksudnya? Ada yang mengekalkan kita. Ada yang mengizinkan kekalkan kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, bahkan yakni dipanggil kekal aradi, yakni yang mendatang jua. Apa yang mendatang? Allah Ta'ala dengan iradat dia, dengan kuasa Allah Ta'ala mengekalkan benda tersebut. Itu yang mendatang. Apa yang mendatangkan, yang menyebabkan dia jadi kekal, iaitu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti syurga kekal. Boleh tak Allah Ta'ala nak musnahkan? Harus pada akal. Tu dulu. Walaupun disebut kekal sebab ada dalil. Allah Ta'ala nak kekalkan khalidina fiha ay fil jannah. Itu dari syarak. Itu dari sudut hukum syar'i. Hukum syar'i ardi. Hukum syar'i ardi. Dia panggil wajib syar'i ardi. Wajib syar'i ardi. Okey, yang pertama kita kena tengok dari sudut hukum akal dulu. Mustahil adat, wajib adat, dan harus pada akal, harus pada adat masuk bawah harus pada akal. Mustahil adat,
wajib adat, harus adat, masuk bawah harus pada akal. Tapi itu pembahagian ulama Melayu ya. Okey. Ulama Melayu saja yang membahagikan mustahil adat, wajib adat, harus adat. Tapi kalau dalam kitab-kitab Arab tak ada macam tu. Tak ada. Nanti kalau cari dalam kitab tak ada yang kata mustahil adat, harus adat, wajib adat Arab. Sebab apa? Sebab dia dalam kitab Arab dia bahas hukum adat dari sudut rawabit. Rawabit yang 4. Ikatan yang 4. Apa dia? Ada dengan ada, tak ada dengan tak ada dengan tak ada dengan ada. Tu. Tu kita cari diri tu. Nak bahas tu. Ada dengan ada. Maksudnya contohnya ada makan, bawa makna ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Bukan nak kata makan tu bukan benda ada, ni benda sungguh. Bukan maksud tu. Maksudnya dia rawabit. Dia ikatan adat. Bila ada makan, yakni berlaku makan, berlaku kenyang. Itu ada dengan ada. Okey. Kalau tidak dengan ada, tidak makan, ada lapar. Tu tidak dengan ada. Kita gunakan tidak dengan ada, tidak makan, ada lapar. Aku ada dalam kitab Arab itu. Lagi apa? Ada dengan tidak. Ada selimut, tidak sejuk. Contoh. Ada selimut, tidak sejuk. Ada pakaian, tidak sejuk. Okey? Itu ialah sendiri. Tak ada makan, tak ada kenyang. Tak ada dengan tak ada makan, tak ada kenyang. Nampak tu hukum adat dalam kitab Arab. Kitab Melayu saja, kitab Jawi saja yang kalau dibahaskan hukum adat, contoh dalam kitab Misbahul Munir, dia akan cerita mustahil adat, wajib adat, harus adat. Jadi semua perkara harus adat, wajib adat dengan mustahil adat masuk bawah harus pada akal. Okey, masuk pada harus pada akal. Okey, harus pada akal. Begitu juga wajib syar'i aridi, mustahil syar'i aridi dengan harus syar'i aridi juga masuk bawah harus pada akal. Wajib syar'i aridi apa dia maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala wajibkan, Allah Ta'ala wajib masukkan orang mukmin ke syurga. Sebab apa? Ada ayat Quran, khalidina fiha abada contohnya. Wajib tak? Dari sudut mana? Dari sudut syar'i aridi, bukan dari sudut akal. Dari sudut akal Allah Ta'ala boleh untuk menyiksa orang mukmin. Jadi wajib syar'i aridi tadi ni yang mewajibkan orang mukmin masuk syurga ataupun dapat pahala, itu wajib syar'i aridi. Tapi dia bawah masuk dalam harus pada akal. Tu boleh tak Allah nak buat sebaliknya? Boleh. Harus pada akal. Dari sudut syar'i aridi wajib. Sebab apa? Ada ayat Quran dah. Tu. Okey. Dan sebagainya lah. Ada perbahasan yang panjang lah situ. Tu kena ngaji kitab dia. Baru sedap. Ni duk gunggang, duk pelaut lagi. Tak habis kitab. Okey, syurga. Yang kedua, neraka. Neraka pun sama. Kecuali neraka jahanam. Neraka jahanam, semua orang mukmin syurga, neraka jahanam ada setengah ulama kata akan dihapuskan. Tu akan dilenyapkan, akan binasa. Itu menunjukkan syurga neraka atas ketentuan Allah Ta'ala kata. Wajib syar'i aridi syurga neraka kekal, tapi bawah masuk daripada bawah harus pada akal. Wajib syar'i aridi neraka kekal, syurga kekal, tapi harus pada akal, dia itu tidak kekal. Dia itu boleh kekal, dia itu tidak kekal boleh. Lauh, yakni lauh mahfuz. Lauh mahfuz tulis tu. Orang panggil papan lah lauh ni. Lauh ni papan. Macam papan hitam tu. Tulis dia dengan qalam. Qalam makhluk Allah Ta'ala. Lauh. Lauh mahfuz. Tempat menulisnya para malaikat di situ. Menulis takdir yang mubram. Kalau istilah qada qadar yang ada mubram lah. Ada bahasa ulama yang mubram dengan muallaq tu. Bukan mubram, muallaq silap. Okey, muallaq. Bukan mubram, muallaq. Yang di lauh mahfuz tu muallaq. Ni atas perbahasan ulama yang bahagikan mubram dengan muallaq. Atas bahasa ulama yang mengatakan ada mubram muallaq dari sudut nak beza. Nak beza Allah salli ala Muhammad, pengetahuan malaikat dengan pengetahuan Allah Ta'ala, takdir tu, tentang takdir kita. Sebab iblis dengan syaitan ni tak boleh dah duduk, tak boleh tengok dah lauh mahfuz. Bila dia nak capai lauh mahfuz, dia akan dilempar dengan bintang dan kilat. Tu senjata dia. Maka syaitan dengan iblis tidak boleh tengok lauh mahfuz takdir seseorang di situ. Okey.
Jadi Lauh Mahfuz itu pengetahuan malaikat sahaja sampai tahap tu. Maknanya kalau Allah Ta'ala suruh ubah contohnya, ubah sebab apa? Ubah sebab dia ni berdoa, dia ni murah rezeki dan sebagainya, asalnya 40 tahun, di Lauh Mahfuz akan catat 45 tahun panjang umur sikit contohnya. Tapi mubram ada hak, mubram tu, takdir mubram atau qadar yang mubram itu hanya pengetahuan Allah sahaja. Dengan makna mubram itu kalau kata 60 dah, tak boleh. Contoh qadar Allah Ta'ala tetap secara mubram, dia ni hidup 60 tahun. Tapi di Lauh Mahfuz 50 tahun dia. Ada sebab-sebab tertentu Allah Ta'ala suruh tingkatkan, panjangkan umur dia 52. Oh, ada amal dia buat pula. Oh, 54. Ada pula amal 55, 56 sampai 60. 60 tak ada lah. 60 tak ada lah. Tapi jangan silap faham orang yang faham qada mubram dengan qada muallaq ni. Jangan silap faham. Jangan kata, oh Allah Ta'ala nak tentu. Allah Ta'ala boleh lah berubah ketentuan dia, tak ada masalah. Ni jaga. Ni boleh kafir. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, dah tentukan kita apa yang akan berlaku sejak azali. Sejak azali. Tak boleh, mustahil pada akal. Selepas mari zaman malayazal, masa imkan, Allah Ta'ala boleh berubah kehendak hak azali. Ataupun hak azali yang dia letak tu tiba-tiba tak jadi. Itu mustahil atas Allah. Allah Ta'ala tahu dah sejak azali benda apa yang akan berlaku. Berkehendak apa yang akan berlaku. Kehendak apa Allah Ta'ala nak berlakukan masa malayazal. Bila kita kata Allah Ta'ala, oh ikut dia lah Allah Ta'ala, kan bersifat dengan iradat, ikut dia lah dia nak berubah kehendak dia. Jaga-jaga situ. Apa maksud berubah kehendak situ? Berubah kehendak yang hak azali tu. Bila dia kata berubah kehendak hak azali tu, sekarang ni baru berubah, kafir. Ingat tu? Tapi kalau dengan maksud, oh kehendak Allah Ta'ala berubah dengan makna, oh yang muallaq sahaja berubah. Yang di Lauh Mahfuz tu, hakikatnya iradat Allah Ta'ala yang telah kehendak sejak azali tidak berubah sama sekali. Tu bagi yang nak bahaskan muallaq dengan mubram. Jaga-jaga, boleh main kafir tu. Silap lah kafir. Oh Allah Ta'ala boleh kan? Haruslah pada Allah Ta'ala ikut suka dia nak kehendak apa. Ya betul, tapi sejak azali tu jangan lupa, sejak azali Allah Ta'ala telah tetap dah semua yang akan berlaku daripada awal sampai habis. Kalau kita kata makna berubah kehendak di situ dengan makna Allah baru kehendak, itu masalah tu, baru kehendak tu. Sebab dalam sifat iradat hanya ada tanjizi qadim sahaja atas pandangan mu'tamad. Tanjizi qadim maksudnya apa? Tanjizi qadim tu? Tanjizi qadim dengan soluhi. Tanjizi qadim tu, apa maksud tanjizi qadim tu? Allah Ta'ala telah tetap secara pasti apa yang akan berlaku sejak azali. Soluhi qadim hanya mampu berkehendak sekian-sekian. Contoh kita bagi tu Zaid, Allah Ta'ala dengan ta'aluk soluhi qadim iradatnya boleh nak tentukan Zaid ni tinggi, boleh nak tentukan Zaid ni rendah. Tanjizi qadim, tapi Allah Ta'ala tetap dah dia ni mesti tinggi. Maka tinggilah sejak azali. Dan akan berlakulah tinggi tersebut bila masa waktunya sampai. Dalam sifat iradat tidak ada tanjizi hadis, melainkan sebahagian ulama sahaja. Sebahagian ulama mensabitkan tanjizi hadis itu ialah muafakat dengan tanjizi qadim, tidak berubah sama sekali. Sebab tu kita kata kafir orang yang mengatakan kehendak Allah berubah pada masa sekarang apa yang telah dikehendak sejak dulu. Tu kafir. Sebab kalau nak sabit tanjizi hadis juga boleh, tak ada masalah. Tapi tanjizi hadis tu selari dengan tanjizi qadim, tidak berubah sikit pun. Tu jaga tu etikad tu. Nak mengajak orang tu. Kadang-kadang penceramah kita tengok tanyalah ustaz dan sebagainya, dan ceramah-ceramah di surau masjid lah. Dia cakap tu nampak macam betul dah, tapi tak betul sebenarnya. Dia kata lantak Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala boleh dah berkehendak apa saja. Dia nak berubah sekarang ke nak berubah dulu, ikut dia. Jaga-jaga tu. Dia bukan berubah ikut saja. Sebab tu kena faham betul ta'aluk tu. Soluhi qadim, soluhi tanjizi hadis, tanjizi qadim tu iradat, soluhi qadim dan tanjizi hadis sahaja. Tanjizi qadim sahaja atas pandangan mu'tamad. Pandangan yang bukan mu'tamad sahaja yang bersabitkan tanjizi hadis. Tanjizi hadis tu
tahu bahawasanya dia kehendak masa waktu hadis tu sama dengan waktu qadim. Kehendak dia masa waktu hadis itu sama selari dengan waktu qadim. Ulama yang menolak pandangan kata tajzizi qadim, tajzizi hadis bagi iradat ni ialah dia kata ini serupa macam kudrat je, tak payah. Sebab tu dia tolak. Pandangan muktamad kan tolak tajzizi hadis sebab apa? Sebab tajzizi hadis ni macam kudrat dah, tak payah. Buat apa? Bagi yang mensabitkan kata tajzizi hadis ni dia kehendak masa waktu imkan itu selari dengan azali. Selari dengan qadim dulu. Ulama yang marad, kalau muktamad yang menolak kata tak payahlah, hak ni macam kudrat dah, tak payah. Jadi tak payah. Tu. Tu. Okey. Mari pula bab iradat. Geram kadang-kadang orang mengayak tauhid. Orang mengayak tauhid tak tahu lah entah apa-apa dia suka. Kita tengok selalu orang mengayak tauhid ni selalunya jarang nak tengok orang mengayak tauhid yang tauhid pure. Biasanya orang mengajak tauhid tapi dia akan mari tasawuf juga. Biasa dia gitu lah. Biasa dia akan mengajak tauhid, dia akan mari ke tasawuf. Bagus lah tu. Bukan nak kata apa, tapi nak kata orang yang mengajak tauhid yang betul-betul pure tauhid nak bagi kat masyarakat ni tak ada. Susah nak cari. Kalau dia bahas juga, mula nanti macam-macam mazhab. Kebanyakannya orang bahas tauhid ni, dia akan ke arah tasawuf sikit. Nak meringankan sikit perbahasan. Tak apalah tu. Tak pure tauhid dia panggil. Okey. Habis tu, bila nak habis Arash. Arash pun sama, Arsyur Rahman, makhluk yang paling besar sekali. Qalam, qalam ni menulis luh tu. Luh mahfuz. Tadi pagi habis status. Malaikat Jibril, ilmu dia khilaf ulama. Sama ada ilmu Allah, Malaikat Jibril itu daruri. Dengan makna Allah Ta'ala telah memberikan ilmu kepada Jibril, ilmu secara daruri. Semua dia tahu. Secara daruri, tanpa perlu belajar. Tapi yang kedua kata, ilmu Malaikat Jibril masih lagi muktasab. Muktasab, diusahakan juga. Maka diusahakan daripada mana? Belajar daripada mana? Bukan belajar lah istilahnya. Tahu daripada mana? Tahu daripada luh mahfuz. Bila kita kata daruri, dia tak berhajat dah nak tahu di luh mahfuz, tahu dah. Tapi kalau kata muktasab, dia usaha untuk tengok luh mahfuz, maknanya dia tahu ilmu tersebut melalui luh mahfuz. Apa yang akan berlaku. Tu dia asal daripada perbahasan makna fiqh. Dia sebenarnya makna fiqh kan al-muktasab, al-ilmu muktasab. Dia bahas, hasyiah tu dia bahas. Malaikat Jibril daripada dia muktasab ke ghair muktasab. Tu. Kita baca tadi. Tu. Habis. Qalam. Qalam. Kursi. Kursi lebih kecil daripada arash. Arash makhluk terbesar. Yang kedua yang terbesar kursi. Dan ruh. Ruh pun tidak akan hancur. Ruh kita ni. Bila kita mati akan naik ke langit. Sama ada diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dicampak ke bumi. Tu. Diterima oleh Allah Ta'ala, naik ke langit. Mudah-mudahan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ruh kita. Antara amalannya apa? Amalannya ialah kekalkan wudu untuk disambutkan roh kita oleh malaikat Jibril alaihissalam waktu kita mati. Walaupun itu hadis dhaif, dan bahkan ada yang kata mawdu', tak apalah. Itu disebut oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah taala dan dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dah. Sudah. Banyak tu. Kalau tak ada fadilah sungguh pun kita dah buat amal, satu amal yang istiqamah, iaitu kekal dalam keadaan berwudu. Mati dalam keadaan berwudu ini sangat istimewa. Mati dalam keadaan berwudu. Nak mengajar kita kena berwudu. Sebab apa? Supaya nur ilmu tersebut tercapai dalam hati. Wudu itu dah nur dah. Bila dah nur dah, dia menangkap nur ilmu tu masuk dalam hati. Mudah-mudahan tafa'ulan dapat faham ilmu tersebut. Tu. Batal ambil semayang. Batal semayang. Kalau malas semayang sunat wudu tak apa. Ambil semayang. Asal ada. Tu. Maka perkara yang tersebut ini, iaitu yang tersebut daripada makhluk tadi ni, dikatakan kekal, dikatakan baqa, kerana mendatang tatkala berta'aluk kudrat iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya, mengekalkan perkara yang tersebut itu. Ta'aluk kudrat. Ta'aluk kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tanjizi hadis,
bersamaan dengan iradat tanjizi qadim telah menetap sejak azali bahawasanya semua makhluk ini akan kekal dan kudrat tanjizi hadis memang akan mengekal. Mengekal apa ni? Mengekal ni apa dia? Ta'alluq qabdah. Ta'alluq apa? Ta'alluq qabdah. Dari sudut umum dia panggil tanjizi hadis. Secara orang panggil secara mudah-mudah bicara. Tapi secara khusus dia ta'alluq qabdah kekal. Kalau mengaji nanti bab kudrat dia ada. Dalam mengaji pengajian bab Qur'an saya sebut kudrat ni ada kudrat hakiki, ada kudrat majazi. Kudrat hakiki ni dia buat sungguh dengan kudrat. Buat alam, tu kudrat hakiki. Guna kudrat hakiki buat alam. Memusnahkan alam, tu kudrat hakiki memusnahkan alam. Okay? Kudrat hakiki memusnahkan alam. Dia guna kudrat, memang kudrat hakiki. Tapi kudrat majazi ni macam mana? Kudrat majazi ni dia tak buat dengan kudrat tu. Contoh apa dia? Kekalnya alam ini. Sekarang ni kekal. Allah Ta'ala buat dengan kudrat ke? Sekarang ni duk tengah buat apa benda untuk mengekalkan alam ni? Tak. Orang panggil bahasanya Allah Ta'ala tahan alam ni bagi kekal. Tahan tu bukan guna kudrat sangat. Itu kudrat hakiki kan? Dia tak guna kudrat hakiki, tapi dia panggil kudrat majazi. Ini pening kudrat majazi. Bahasa kitanya kita tahan. Kita tahan tak mau bagi hancur. Kita tahan tak buat benda tu. Macam kita buat rumah, kita paku rumah semua tu, simen pula, tu kita guna kudrat hakiki, iaitu membina rumah. Membina rumah. Siap rumah. Rumah tu dah ada lagi tak? Ke hancur dah? Ada lagi. Sebab apa ada lagi? Sebab kita guna kudrat kita untuk kekalkan dia. Kita tahan dia, kekal. Kita tak musnahkan dia. Kita kekalkan dia. Tak buat apa-apa pun. Cukup cantik dah. Elok. Itu dia panggil kudrat majazi. Kalau kita guna kudrat hakiki, kita tibai balik, maka runtuhlah binaan rumah tu. Tu kudrat hakiki. Dah bina rumah dah. Sebab apa dia kekal? Adakah guna kudrat hakiki? Tak. Kita tak guna kudrat hakiki. Kalau kita guna kudrat hakiki untuk mengekalkan rumah, kita tak tidur sampai masa. Sebab apa? Kita duk buat suatu benda yang mengekalkan rumah tersebut. Kita tak tidur setiap hari. Dia buat kerja apa kat rumah ni. Tapi tak, kita tak buat apa pun tentang rumah. Bila dah siap, rumah tu tetap kekal. Dan kita tak guna kudrat kita hakiki untuk buat dia kekal. Tak. Kita biarkan saja. Biarkan itu kita kekalkan. Kita tahan daripada musnah. Itu kudrat majazi. Itu pening je tu. Macam Allah. Begitu juga Allah SWT. Ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni dia panggil kudrat majazi. Duk tahan. Tak musnah, tak ada. Tak mengadakan, tidak memusnahkan. Itu qabdah. Kekalkan ataupun kekalkan yang ada atau kekalkan yang tiada. Itu ta'alluq qabdah. Itu ta'alluq kudrat yang majazi. Dia kekalkan, dia tahan. Bahasa dia tahan. Dia tahan daripada ada sesuatu, dia tahan daripada meniada sesuatu, iaitu kekal. Aduh ya. Tahu lah, tu bab kudrat nanti lah. Mari bab kudrat lah. Sebab ada bab kudrat sini. Peringatan, tanbihun, hadza tanbihun, ini suatu peringatan. Segala jisim, semuanya segala jisim binasa. Semua binasa. Melainkan, yakni tidak binasa, ajbuz zanab, iaitu tulang kecil seperti biji sawi. Biji sawi. Cik lah, cik jangan. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab tu dia panggil tulang. Tulang lah, tulang yang kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikitlah faidatun. Yang gelap pula apa ni? Faidatun. Apa dia? Ajbuz zanab. Tulang kecil seperti biji sawi. Air mani orang lelaki ialah berasal daripada tulang sulbi. Okey, air mani lelaki ialah daripada sumbernya tulang sulbi. Tulang sulbi rosak, mani tak ada. Air mani laki-laki sahaja. Okey, daripada tulang sulbi. Tapi orang perempuan bukan tulang sulbi air mani dia. Air mani dia bersumberkan daripada payudara dia belah kiri.
Okey, payudara dia belah kiri. Payudara belah kiri itu adalah sumber keluarnya air mani orang perempuan. Dia lain dengan orang lelaki. Orang lelaki tulang sulbi. Orang perempuan di payudara belah kiri. Faedatun lagi. Jangan gelak. Faedatun lagi. Sebab itulah kalau orang yang dah kahwin, bila nak bersetubuh isterinya, para ulama sebut banyak-banyaklah melakukan perkara-perkara muqaddimatul jima' di belah payudara belah kiri, supaya mudah inzal bagi perempuan tersebut. Sebab terletaknya sumber air mani bagi perempuan itu ialah di payudara belah kiri dia. Tu faedah tu tak boleh bincang banyak lagi. Jadi lain. Habis. Duduknya tulang sulbi di tonggeng. Tonggeng di punggung lah. Di punggung, di tonggeng. Okey. Di punggung, di tonggeng manusia, itulah benih anak Adam. Tu untuk kita laki-laki. Tobik tu anak Adam yang ni untuk laki-laki saja. Tapi untuk perempuan payudara belah kiri. Tu, okey. Ketika bangkit daripada kubur kelak, tu asal dia. Okey. Tu asal dia. Nanti nak bangkit kubur, asal daripada tulang sulbi itulah akan jadi manusia balik. Tu. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Berhajat pada tulang sulbi ke Allah Ta'ala? Bukan. Dari sudut adat. Orang panggil. Dari sudut sabab musabab, dia mari pada tulang sulbi jadi manusia balik di padang mahsyar nanti. Okey. Jisim lagi, apa dia yang kekal lagi? Jisim sekalian nabi-nabi, para anbiya tak hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yunus dan sebagainya yang telah tanam, yang telah disimpan dalam makam-makam ni, bila berlaku kiamat dan sebagainya tidak hancur jasad mereka. Dan jisim orang yang mati perang sabilillah, orang fi sabilillah. Begitu jugalah termasuk sekalian nabi ni ialah orang yang warathatul anbiya, iaitu para ulama. Termasuk para ulama wa awliya was siddiqin was sadiqin. Semua masuk tu. Okey. Mati perang sabilillah, maka ketiga-tiga ini yang tersebut kekal juga. Tetapi kekalnya yang tersebut itu aradiyun. Nak eja aradiyun boleh, nak eja aridiyun boleh. Tapi sebutan kena-kena. Kalau tak ada alif, baca aradiyun. Kalau ada alif, aridiyun. Jangan baca aradiyun. Aku tak kena tu. Kalau aridiyun, isim fa'il. Aradiyun, tu dia punya masdar dia. Gabung dengan ya nisbah. Kalau aridiyun, dia isim fa'il gabung dengan ya nisbah. Okay. Habis. Jadi 10 benda lah. 10 benda yang kekal. Apa dia? Syurga, neraka, luh, arash, qalam, kursi, ruh. Kemudian ajbuz zana, badan-badan anbiya, badan-badan perang fi sabilillah. 10 semua. Okay. Yang demikian, yang tersebut itu nyatalah, yakni pada kita, perkara, yakni akan perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Diiktibarkan, yakni dikirakan, permulaan dan kesudahan itu terbahagi pada 3 bahagian. Kitab ni 3 bahagian. Kitab ni 3 bahagian. Kitab lain 4 bahagian. Jadi kita sebutlah. Kitab Hidayatul Mutafakirin 4 bahagian. Okey. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Satu benda tu tak ada mula dan tak ada kesudahan, tak ada binasa. Apa dia? Ialah zat dan sifat Allah Ta'ala. Itu jelas. Apa yang tak ada permulaan, tak ada kesudahan ni? Tak ada permulaan wujud Allah, tak ada kesudahan wujud Allah. Kita ingat lagi dulu masa sem berapa tu? Exam tak silap, exam Faridah Faraid kot ke Kubral Yaqiniyat, tak ingat masa degree. Dia buat soalan. Cerdik juga soalan tu. Dia kata dia buat sifat baqa dengan sifat qidam. Apa makna dia? Okey, jawapan A kata zat Allah Ta'ala baqa dan qidam. Zat Allah Ta'ala baqa, zat Allah Ta'ala qidam. Kemudian ada satu jawapan wujud Allah Ta'ala qidam, wujud Allah Ta'ala baqa. Banyak orang jawab Allah Ta'ala baqa, Allah Ta'ala qidam.
Padahal bukan baqa' dan qidam tu nisbah zat Allah tak. Si nisbah wujud Allah tu qidam. Wujud Allah itu adalah kekal. Tu. Bila wujud Allah kekal, wujud Allah qidam, itu bermakna zat Allah Ta'ala lah kekal yang qidam tu. Tapi dalam perbahasan tauhid, dia tak kata baqa' zat Allah tak. Baqa' wujud Allah. Sebab tu yang pertama sekali disebut adalah wujud. Bila dah wujud dah tahu, oh wujud ni lagu mana wujud Allah ni? Wujud Allah sedia. Ada akhir tak? Wujud Allah tak ada akhir. Dah lagi, wujud Allah tidak sama dengan makhluk. Lagi, wujud Allah tidak diciptakan. Tak ada orang yang mewujudkan Allah Ta'ala. Dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu, as-sar dari zat, sifat, af'al. Tu pertanyaan. Asal daripada nafsiyah kepada salbiyah. Kemudian baru bagi ma'ani, ma'nawiyah dan sebagainya. Jadi sifat qidam dan baqa' ni, wujud dia baqa', wujud dia adalah kekal. Wujud dia adalah qidam. Betul dah kata Allah Ta'ala tu memang bersifat. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa'. Allah itu baqa', Allah tu qidam. Betul dah. Tapi dari sudut ketepatan dia yang betul-betul tepatnya, wujud Allah baqa', wujud Allah qidam. Bukan kata salah Allah Ta'ala baqa', bukan. Lu kata silap pula. Itu dari sudut ketepatan perbahasan tauhid. Itulah betul. Yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Ada mula. Sebab apa? Ta'aluk tanjizi hadis kudrat Allah Ta'ala buat benda tu. Kemudian Allah Ta'ala tiada kesudahan. Allah Ta'ala dengan ta'aluk qabdah kudrat dia menahan syurga, neraka dan 10 benda tadi tu daripada musnah. Iaitu ada permulaan tiada kesudahan tu. Syurga, neraka dan sebagainya yang 10 perkara di atas itu. Tadi kita kira 10 tu. Apa dia? Syurga, neraka, luh, arash, qalam, kursi, ruh, jasad Nabi, jasad yang perang fisabilillah dan ajmud dhanak 10. Dan ada kitab lain, kitab lain ada yang lain-lain pula, ada yang bubuh orang yang menghafal Quran, dan sebagainya lah. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan. Yakni wujud dia ada permulaan, wujud dia ada kesudahan. Mana? Iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut di atas itu. Itu berarti itu. Ada lagi satu yang keempat. Yang keempat apa dia? Tak ada permulaan. Bukan dalam kitab ni tak. Dalam kitab lain. Tak ada permulaan, ada kesudahan. Apa dia tu? Tiada permulaan, tak ada mula, tapi ada kesudahan. Apa dia? Waktu azali. Itulah kitab Hidayatul Mutafakirin. Waktu azali dia tak ada kesudahan. Sebab Allah Ta'ala sejak azali lagi dia. Maka tak ada kesudahan azali tu. Tak ada permulaan azali tu. Tapi dia ada kesudahan. Bila waktu luput dia? Bila sudah ada masa imkan, masa malayazal, maka masa azali sudah tidak ada selama-lamanya. Sampailah ke bila-bila tak ada dah namanya masa azali. Yang adanya masa malayazal. Walaupun sampai syurga sekalipun masih malayazal. Masa imkan. Okay? Tak ada dah masa azali. Masa azali bukan ada masa tau. Azali itu bukan masa. Kita sebut masa azali, dia panggil masa muqaddar. Masa yang ditakdirkan sahaja, yang disebut orang sahaja. Adapun malayazal dengan imkan ni, dia panggil masa muhaqqaq. Masa muhaqqaq. Masa yang betul-betul masa. Masa azali, masa muqaddar, masa yang dikodarkan, yang dikira akal saja, yang disebut kita saja, itu dipanggil masa. Tapi sebenarnya pada hakikat bukan masa. Yang keempat, mukhalafah ta'ala lil hawadithi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung pada esok hari apa? Esok hari Selasa. Hari Selasa. Esok sambung malam insya-Allah taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما، اللهم زدنا علما ورزقنا فهما، اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.